Bertemu kembali saudara dalam BIS Malaysia. Kali ini kita terus ke segmen Bual BIS. Saudara, menurut laporan terbaru firma kajian pengguna Nielsen, penggunaan telefon bimbit di Malaysia adalah yang ketiga tertinggi di Asia Pasifik serta melebihi negara maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah. Dan jumlah pengguna yang memiliki beberapa telefon bimbit juga semakin meningkat di rantau Asia Pasifik, terutama di Malaysia dengan hampir separuh atau 47% pengguna memiliki lebih daripada satu telefon bimbit. Dan selain itu, Malaysia juga mencatatkan kadar penembusan telefon pintar 80% selepas Hong Kong dan Singapura, diikuti Australia dan China. Fakta-fakta menarik ini akan kita kupas sedikit masa lagi, dan petang ini sudah pun berada di sisi saya untuk perbincangan lebih lanjut. Kami bawakan ke studio Encik Ahmad Izham Khairuddin. Beliau adalah pengarah Forum Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Terima kasih Encik Izham kerana sudi bersama kami di BIS Malaysia. Tadi saya ada kata ramai orang Malaysia ni menggunakan telefon bimbit, tak cukup satu ada dua. Kalau tak cukup dua ada tiga. Kalau semua jenama telefon pintar di pasaran ada dimiliki oleh seorang rakyat Malaysia, sebagai contohlah secara purata. Baik, jumlah pengguna telefon bimbit secara keseluruhan Cik Izham, dan juga kita boleh bagi sikit pecahan kepada peringkat umur di Malaysia. Secara keseluruhan, pengguna telefon bimbit di Malaysia pada tahun 2014 mencecah hampir 45 juta jumlah langganan telefon selular lah. Dan pada tahun lepas, ia turun sikit kepada lebih sedikit daripada 44 juta. Jadi kalau kita tengok pecahannya, kita dapati bahawa lebih daripada 50 ialah. Jadi seperti saya kata tadi, penggunaan telefon pintar ni semakin meningkat tinggi, dan kita lihat pecahan dia lebih kurang kita dapati kalau kita tengok statistik hampir 57% adalah pengguna lelaki, dan selebihnya 43% adalah perempuan. Tapi kalau kita tak ada mendapat maklumat mengenai pecahan mengikut umur lah. Tetapi kita dapat lihat peningkatan penggunaan telefon pintar ni semakin meningkat dari tahun ke tahun. Lebih lelaki daripada wanita tadi? Ya, kalau mengikut statistik. Satu kenyataan yang mengejutkan juga. Jadi bagaimana kesan positifnya kepada ekonomi negara setakat ini? Saya rasa kesan positifnya banyak. Terutamanya kita dapat lihat bahawa terdapat peluang-peluang perniagaan kepada syarikat-syarikat yang terutama macam syarikat telco. Yang kalau kita tengok banyak syarikat telco sekarang ni di Malaysia yang memberikan perkhidmatan, terutamanya kita ada yang utama, yang 4 yang utama, dan kita ada juga yang kecil-kecil yang kadang-kadang nama pun kita tak pernah dengar. Jadi di samping itu juga kita dapat lihat dia punya spillover ialah kita dapat lihat ramai sekarang ni peniaga-peniaga kecil yang boleh membuka bisnes untuk menjualkan pakej-pakej telefon ini. Kita lihat ada peniaga-peniaga dan dapat bisnes dan makanan pencarian mereka adalah melalui bisnes ini juga, menjual prepaid, menjual top up. Tetapi saya ingin juga terangkan kat sini, ada juga bisnes perniagaan-perniagaan lain, terutamanya dengan peningkatan penggunaan telefon pintar ni, kita dapat lihat terdapat bertambahnya syarikat-syarikat yang mengeluarkan yang membuat aplikasi dalam telefon ini, telefon bimbit itu sendiri. Jadi ini memang memerangsangkan lah. Jadi kita tengok sekarang ni dah banyak syarikat-syarikat dan juga kementerian-kementerian juga membuat aplikasi mereka sendiri. Jadi secara tidak langsung ini pun meningkatkan industri pembangunan aplikasi telefon bimbit ni lah. Kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara jiran di sekeliling kita ini, baru-baru ini heboh diperkatakan bahawa setengah daripada telco di negara kita ini menipu dari segi data, daripada segi plan yang diberikan. Ada yang kata harganya mahal tapi datanya sikit. Lepas tu bila ada orang bising di sosial media, pengguna bising di sosial media, maka dipertingkatkan data dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak tahu kita ni tidak ditipu oleh pihak telco? Ada tak hidden cost? Apakah sebenarnya yang berlaku di sini?
Okey, kalau kita lihat kami CFM juga ada menerima kami menerima aduan daripada orang ramai. Kami menerima aduan tahap kedua iaitu pada pengguna-pengguna yang tidak berpuas hati dengan penyelesaian yang diberikan oleh pembekal perkhidmatan mereka lah, telco. Jadi daripada statistik aduan kami lihat kedua-dua pihak ada yang tak betul lah. Jadi kita tidak boleh menyalahkan terus kepada telco, dan kadang-kadang juga ada juga pihak pengguna itu sendiri yang tidak faham. Saya selalu bila saya berjumpa dengan pengguna-pengguna semua, saya selalu tegaskan bahawa kita sebagai pengguna hak memilih di tangan kita, dan kita perlu tahu semasa melanggan sebelum kita menandatangani kontrak kita kena tahu apa yang kita langgani. Kena baca betul-betul. Kena baca betul-betul terma dan syarat. Kadang-kadang kita sambil lewa kita sign sebab kita nak cepat. Jadi seronok dapat telefon murah. Seronok dapat telefon. Lepas tu dah dapat guna telefon, tambah kalau beli telefon bimbit baru terbaru kan. Jadi di situ tapi banyak juga kadang-kadang ni kita lihat iklan-iklan yang dibuat oleh syarikat-syarikat telco ni kadang-kadang mengelirukan sedikitlah. Jadi saya nak contohnya, saya bagi contoh kalau kita tengok kalau orang ada kata betul ke yang dia offer dia bagi tawaran data tambahan data apa semua tu kan. Jadi kita kena selalunya dalam kita CFM ni, di CFM kita ada kod amalan am pengguna untuk industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. Jadi semua pembekal perkhidmatan, semua telco perlu mematuhi kod itu sebagai syarat mereka mendapat lesen daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi dalam itu ada menjelaskan bahawa setiap pembekal perkhidmatan perlu menjelaskan semua terma dan syarat secara jelas, termasuklah penafian, disclaimer dengan terang. Jangan yang kadang-kadang tulisan dia kecil sangat sampai kita tak nampak. Tapi ini memang dia kena letakkan secara jelas apakah terma dan syarat, apakah disclaimer di situ. Jadi ada kadang-kadang kita tengok kami pun ada membuat pemantauan dan kami dapati ada iklan-iklan yang dia tidak menyatakan kesemuanya apa yang ditawarkan dalam pakej itu. Tapi kadang-kadang ialah saya rasa sebab dia nak mempromosikan produk mereka, jadi mereka letaklah 10 gig data katakan kan. Jadi kadang-kadang ada terma dan syarat yang dikaitkan kepada 10 itu. Jadi kita sendiri sebagai pengguna, kita perlu layari, kita perlu bertanya pada orang yang menjual tu ataupun kita layari laman web pembekal perkhidmatan telco itu dan tengok 10 gig ni betul-betul ke untuk 10 gig untuk sebulan, atau mungkin dia akan tawarkan sebenarnya 4 gig pada hari biasa siang dan 6 gig hanya daripada pukul 1 sampai pukul 6 pagi. Jadi kita kena sendiri, kita kena perhatikan. Tetapi pihak daripada Cik Izham memantau telco-telco ini agar mereka tidak menipu pengguna. Betul, kami ada membuat pemantauan. Saya ada pegawai-pegawai saya yang selalu dalam tiap minggu akan tengok, membaca terutamanya dalam surat khabar dan tengok, dan kita hantar surat kepada pembekal perkhidmatan telco ni, tanyakan mengenai maklumat-maklumat yang dinyatakan dalam iklan itu lah. Jadi kadang-kadang ada yang mereka terlepas pandang dan kami sarankan kepada mereka untuk memperbetulkan keadaan. Dan peningkatan pengguna telefon ini dari tahun ke tahun dari segi telefon bimbit, pembelian telefon bimbit dan serta peralatan aksesori ini, adakah ianya meningkat dari tahun ke tahun? Yes, kalau kita tengok daripada statistik memang penggunaan telefon bimbit pintar ni memang meningkat dari tahun ke tahun, dan kita dapat lihat, kita sendiri pun kita dapat lihat berapa banyaknya sekarang ni kedai-kedai yang menjual peralatan-peralatan aksesori ni. Betul. Yang jual power bank, yang jual kabel, hingga kan kalau kita pergi ke pasar-pasar malam pun kita tengok dah makin banyak gerai-gerai yang menjual perkara ini. Jadi saya rasa ini adalah salah satu, macam saya cakap, spill over daripada peningkatan penggunaan telefon bimbit di Malaysia. Jadi tips untuk memilih telco yang menawarkan perkhidmatan sebenar sebagaimana yang diiklankan dan sebagaimana yang pihak Cik Izham berikan syarat-syarat ataupun kriteria kepada telco-telco yang ada di negara kita. Okey.
Kalau nak kirakan, saya sebagai kalau kita daripada CFM, kita selalu menasihatkan para pengguna untuk mengetahui apa yang mereka langgani sebelum apa-apa. Kita kena tengok dulu terma dan syarat. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang sebab kita nak yang murah. Selalunya rakyat Malaysia cari yang murah, kalau boleh yang ada percuma kita ambil dulu. Tapi yang murah itu tidak semestinya package yang terbaik untuk kita. Saya bagi contoh, umpamanya saya duduk di saya 60% masa saya berada di pejabat dan 20% berada di rumah dan 20% di tempat-tempat lain. Okey. Jadi kalau 60% masa saya di tempat, katakan saya melanggan telco A ya. Telco A di rumah saya memang full bar, servis memang perkhidmatan memang terbaik, tapi di pejabat di mana saya menghabiskan 60% masa saya, liputan hanya satu bar. Saya walaupun package saya paling termurah, saya paling dapat paling banyak data, tapi saya tidak boleh sendiri, tidak boleh menggunakan data itu. Jadi tak ada bermakna. Jadi kita sebagai pengguna kena memilih package yang paling sesuai untuk kita. Kadang-kadang kita melanggan sampai 10 gig pun tak pakai pun satu bulan. Bila dalam kawasan Wi-Fi, kita gunakan Wi-Fi. Betul. Jadi kita perlu mencari package yang paling sesuai, pemberi perkhidmatan yang paling sesuai dengan kita. Sebab kita ramai telco di Malaysia ni, jadi kita perlu lihat di kawasan yang kita paling banyak nak gunakan, telco mana yang terbaik. Dan ini cara ni kita boleh tanya dengan kawan-kawan ke, atau kita boleh ada aplikasi-aplikasi yang kita boleh guna dalam telefon pintar untuk mencari, untuk mengetahui perkara-perkara tersebut. Adakah benar ada setengah pihak juga mengatakan bahawa Malaysia saluran ataupun internet sedikit perlahan kalau kita bandingkan dengan negara-negara jiran yang lain? Tak laju. Tak. Itu saya rasa terlalu subjektif. Kita tak boleh nak memberi kata putus sebab ia bergantung kepada banyak faktor. Ini kalau kita kena bandingkan antara liputan internet berwayar atau yang kalau kita sekarang cerita ni liputan internet mobile lah. Jadi teknologi mobile ini sendiri memang banyak faktor yang menyebabkan turun naiknya liputan internet. Jadi kalau katakan kita di bawah, tingkat bawah dalam kapak basement kadang-kadang memang service. Tak ada servis ataupun kurang, memang data untuk internet memang lambat sedikit. Ataupun rumah kita terutamanya katakan nasib belakang bukit ke, atau ada bangunan tinggi di depan, mungkin kita tak dapat liputan yang terbaik. Jadi kadang-kadang banyak faktor yang menyebabkan liputan terganggu. Jadi kita tak boleh nak katalah liputan kita paling perlahan. Sebab kalau kita lihat dengan LTE 4G ni, saya rasa memang saya tengok, saya sendiri pun akui liputan di setengah-setengah kawasan memang amat laju, dan ada setengahnya lagi laju sikit daripada yang berwayar ni. Jadi dia bergantung kepada keadaan dan di mana kita berada lah. Bagaimana pula dengan kadar charge secara perbandingan di Malaysia dan juga di negara-negara lain? Kalau kita nak bandingkan agak sukar sebab tahap development pembangunan di negara-negara berbeza dan tahap kemampuan masing-masing pun berbeza. Tapi kalau kita perhatikan daripada kami sendiri di CFM memperhatikan bahawa sejak kebelakangan ini harga-harga untuk langganan telefon, untuk panggilan, untuk SMS dan untuk data semakin berkurangan. Ini kami tengok memang pengalaman positif lah, dan kita tengok memang ada package-package yang ditawarkan memang menarik, yang kalau kita tengok memang lagi murah daripada dahulu lah. Jadi memang kalau kita tengok dulu satu panggilan package 30 sen 1 minit. Dan sekarang ni kita boleh dapat panggilan 10 sen pun ada, 12 sen pun ada. Jadi berbalik pada yang apa yang saya cakap tadi, kita sebagai pengguna kita kena tengok package apa yang kita pilih lah. Dengan keperluan. Kalau kita banyak buat panggilan, kita carilah package yang harga panggilan kurang. Dan kalau kita banyak guna data, kita cari package yang bersesuaian lah. Tapi kadang-kadang kita terikat dengan kontrak yang diberikan oleh pihak telco itu, kadang-kadang bawa kepada 2 tahun. Kadang-kadang kita dah beli, lepas tu rasa pula alamak, dah rasa macam singkat pula, data yang beri sikit pula. Jadi tidak boleh melakukan begitu. Jadi boleh tak kita mengadu kepada pihak CFM untuk minta bantuan ataupun mungkin jadi pihak ketiga di antara pelanggan dan juga telco?
pihak CFM memang menjadi pihak ketiga antara pengguna-pengguna dengan pihak pembekal perkhidmatan dalam masalah yang melibatkan perkhidmatan telekomunikasi multimedia lah. Ya. Jadi ada masalah-masalah yang boleh diselesaikan dan ada masalah memang kalau dah terikat dengan kontrak agak sukar sikit. Ya, tetapi sebab kita dah tanda tangan kan? Tanda tangan. Jadi memang sukar sikit lah kalau setengah-setengah masalah tu. Ada yang lebih daripada 30 hari pun masih tidak selesai. Setakat ini apakah kes-kes yang telah berjaya diselesaikan? Kita nak menyenangkan hati pengguna juga kan dengan ada CFM ni, kita nak juga bantuan daripada pihak ketiga. Okey. Macam tahun lepas kami telah menerima lebih kurang 7,300 lebih aduan dan kami mampu menyelesaikan 97% daripada aduan-aduan yang kami terima. Cuma ada lagi 3% aduan yang masih dalam proses kerana ini adalah masalah-masalah rumit yang melibatkan liputan dan sebagainya lah dan memerlukan perundingan yang lebih lanjut lah. Jadi kategori yang paling utama yang kami terima kalau kita pecahkan aduan itu, kategori paling utama adalah kualiti perkhidmatan yang kurang memuaskan. Ini termasuklah kelajuan lah, tak ada servis, sampai dia punya layanan daripada customer service dia pun ada juga kami terima aduan. Jadi itulah kategori tertinggi yang kami terima tahun lepas dan saya rasa dia dah 2 tahun, dah 3 tahun dah macam tu. Jadi baliklah tadi, maknanya kualiti liputan tu pun ada memainkan peranan lah. Jadi package walaupun murah, semestinya yang terbaik untuk Bagaimana kita. dengan mereka yang melanggan pada prepaid punya SIM card tu? Kalau kita tengok di Malaysia, lebih 80% daripada pengguna-pengguna pelanggan telefon selular ni, MIBID ni, adalah menggunakan perkhidmatan prepaid. Cuma lebih kurang dalam 20% yang menggunakan yang postpaid. Yang prepaid ini ada kebaikannya dan ada juga kekurangannya lah. Jadi ia terpulang kepada individu juga. Jadi kalau saya nak katakan dua-dua ada kebaikan, dua-dua ada yang kelemahan dia lah. Jadi terpulang kepada pengguna sendiri dengan kemampuan dan juga kesenangan mereka lah, mana yang mereka senang menggunakan lah. Pada masa depan mungkinkah kita akan mendapat bayaran perkhidmatan telco yang lebih rendah pada masa akan datang? Macam saya cakap tadi lah, saya rasa trendnya sekarang ni memang harga makin menurun dan saya rasa dengan teknologi yang ada yang asyik yang makin bertambah baik, saya rasa memang kalau ikut trend memang akan turun lah. Tetapi yang lebih penting saya rasa yang lebih penting adalah kualiti perkhidmatan itu dan sendiri liputannya. Dan liputannya. Secara ringkas, kepada mereka yang menghadapi masalah perkhidmatan telco, ke manakah pusat aduan yang boleh mereka tuju? Okey. Kepada semua pengguna-pengguna yang menghadapi masalah, pertama sekali mereka haruslah membuat aduan kepada pembekal perkhidmatan masing-masing, telco masing-masing. Jika mereka tidak mendapat maklum balas ataupun mereka tidak puas hati dengan penyelesaian yang diberikan oleh pembekal perkhidmatan tersebut, mereka bolehlah datang kepada CFM. Jadi dekat CFM kami ada beberapa saluran yang untuk menerima aduan, sama ada di portal kami di aduan.cfm.org.my ataupun hantar email kepada kami aduan@cfm.org.my atau boleh menelefon hotline kami toll free percuma 1-800 182222. Baik. Terima kasih Cik Izam kerana dalam masa yang singkat ini dapat menerangkan kepada kita tentang apa yang kita boleh, hak kita sebagai pengguna dalam penggunaan telco ataupun telefon bimbit ini, dan yang pasti kita sebagai pengguna haruslah cerdik dan bijak memilih yang terbaik. Baik.